السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh datang pada malam ini. Terima kasih Al-Fadil Tuan Imam yang juga pengurusi majlis pada malam ini, tuan-tuan imam, usrah, jawatankuasa masjid dan seluruh kepimpinan jamaah kaum muslimin, hadirin hadirat sekalian. Tadi saya tengok kalender, kita berbaki lagi 2 kali, 2 pusingan. Kita ada 2 kali lagi Ahad, kalau tak silap saya, tidak termasuk dengan Ahad ini. Kita ada 17 dengan 27, tak silap saya lah, 24 sebelum kita masuk Ramadan. Ramadan kita berehat sekejap kan, ada 2 kali lagi lah. Saya pun dimaklumkan minggu hadapan di Masjid Batu Lima, masjid duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra. Lepas tu ada satu lagi masjid lah, Syarani. Lepas tu puasa ke ada lagi? Puasa ha? Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kerana semakin hampir Ramadan, kita nampak sinar. Masjid-masjid terus dibenarkan untuk dimakmurkan. Dan sehari 2 ni banyak masjid-masjid dah telefon nak minta isi ruang untuk durus Ramadan yang mereka buat. Ini semua peluang untuk saya dan tuan-tuan rebut. Sekiranya tahun-tahun sebelum ini agak terhalang, kita tak boleh datang, tapi tahun ini nampaknya peluangnya cerah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah umum kita dah berpindah 1 hari bulan ke fasa yang lebih baik. Maksudnya dah semakin longgar lah. Di tuan-tuan, bila dah semakin longgar, tuan-tuan jangan luruh. Kan? Biar SOP itu longgar, tapi tuan-tuan tu istiqamah. Keramat yang paling besar, karamah, kemuliaan yang paling besar, istiqamah di atas sunnah. Siapa-siapa yang dia sabat, dia tetap istiqamah, dia tidak gugur sehingga ke akhir hayat dia, itulah karamah yang paling besar. Nantinya kalau tuan-tuan tu tak boleh berjalan atas hayat, tak boleh terbang atas langit, tak boleh buat benda pelik-pelik, tapi tuan-tuan istiqamah sampai mati, itu keramat. Keramat yang paling besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan istiqamah. Malam ini tuan-tuan, oleh kerana kita semakin hampir dengan bulan Ramadan, saya memilih satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
daripada Huzaifah ibnul Yaman berhubung dengan salat malam. Jadi saya akan baca hadis ni dan tuan-tuan juga ada hadis tersebut dan saya akan sebut apa pengajaran yang boleh diambil. Saya suka nak bagi kat tuan-tuan hadis tu supaya bila tuan-tuan balik ke masjid masing-masing, kerana usrah ni dia adalah pakatan masjid. Jadi masjid kena hantar wakil. Dan saya tengok bagus 3-4 kali kita pergi adalah wakil. Mungkin lepas daripada bulan puasa ni saya akan panggil Batu Lima wakil. Kita akan panggil. Boleh? Mana lagi? Kayang. Saya akan bawa senarai tu. Supaya tujuannya mari wakil, imam ke, Bilal ke, pegawai ke, jawatan kuasa, mari mengaji. Bawa hadis ni, balik photostat, edar di masjid, sampaikan. Itu tujuan kita buat usrah agar tersebar. Terutama sekali imam lah, sebab dia tu sebagai pemimpin. Ini dia kira ada umum ya. Minggu depan Batu Lima, pakat-pakat pi ya no. Yang dia tu, tapi bukanlah tu imam ni, dah lah. Tu imam ni kehadiran penuh. Boleh kan? Okey, insya-Allah. An Huzaifah qal, daripada Huzaifah ibn al-Yaman qal, dia kata, dia cerita, sallaitu, aku telah semayang. Salla yusalli, tu yang tuan-tuan duk sebut apa? Usalli tu. Usalli tu daripada perkataan ni lah, salla yusalli. Kalau kata saya semayang, usalli. Itu yang tuan-tuan duk sebut usalli tu, aku semayang, saya semayang. Kan? Itu maksud dia. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata laylah. Aku bersalat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tuan-tuan tolong note, saya tak pasti terjemahan dia tulis apa, tapi tuan-tuan note di situ, salat yang disebut oleh Huzaifah di dalam hadis ini salatul lail. Tuan-tuan tolong ambil perhatian, maksud semayang di situ semayang apa? Bukan maghrib, bukan isyak, semayang malam. Semayang malam yang Huzaifah cerita ni, semayang malam. Salatul lail dia bermula selepas daripada salat isyak. Bukan waktu isyak, lepas semayang isyak. Apa beza lepas waktu isyak dengan lepas semayang isyak? Boleh terima. Betul juga. Artinya lepas daripada kita semayang isyak tu, kita boleh mula semayang. Ada satu hamba Allah, dia pergi Kuala Lumpur, dia pergi KL, dia dah semayang maghrib pada waktu maghrib. Kemudian oleh kerana dia bermusafir, dia mendapat kelonggaran rukhsah untuk jamak takdim. Kita ada jamak takdim, semayang pada waktu yang awal maghrib. Kalau zuhur lah, kita tarik yang hujung mai awal, yang tu dia panggil takdim. Yang satu lagi dia panggil takhir, kita tarik yang awal pi hujung. Satu lagi apa dia? Lama duk mengaji dengan saya. Takdim, takhir, takyah. Takyah mayang tu.
Ini model saya ceramah 20 tahun lah. Tak tahu sampai tak sampai. Ini saya dah ulang beberapa kali lah. Tak dapat tangkap lagi. Okey. Takhir takdim. Dia semayang dah maghrib. Dia bangkit. Dia semayang isyak 2 rakaat. Habis 8-10. Lebih kurang lah. Habis. Mayang maghrib selesai. Mayang isyak selesai. WhatsApp mai kat kita. Boleh tak buat witir terus? Boleh tak dia nak semayang witir terus? Sat lagi anak nak bawa keluar pergi kampung baru, nak makan singang. Singang ke apa? Balik lagi lain tu ya. Witir dia duduk dalam semayang malam. Witir ni kita buat bila? Lepas lohong. Lepas lohong boleh tak? Kita bulan puasa lepas lohong tak makan. Tak ada nak buat apa, siap-siap witir. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa kita tak boleh semayang witir siang? Kerana witir termasuk daripada semayang malam. Okey, nombor 1 kita dah jawab dah. Tuan-tuan kena ingat, perbahasan dia witir semayang malam. Bila kita kata witir semayang malam, kita kena ingat semayang malam tadi saya kata siapa-siapa yang dah semayang isyak boleh buat semayang malam. Jadi jawapan kepada soalan yang tanya tadi, boleh tak dia nak semayang witir lepas dia semayang isyak? Dia jamak boleh tak? Boleh. Yang pentingnya sebelum kita semayang malam, kita dah semayang. Ada orang semayang isyak awal. Siapa dia yang semayang isyak awal? Musafir tadi. Itu beza semayang isyak dengan waktu. Kalaulah kita kata sembahyang malam tu kena lepas waktu isyak, dia tak boleh lah. Walaupun dia dah semayang isyak, tapi waktu tu waktu apa? Maghrib, tak boleh. Tapi kita tak kata waktu isyak, kita kata apa? Semayang isyak. Boleh. Ambil satu lagi contoh. Cari baju raya kok kangak tak jumpa. Nak kena pi juga Kuala Lumpur. Pi lah Kuala Lumpur. Tak pi Kuala Lumpur. Bulan puasa ni Tok Imam. Di hotel mayang maghrib. Buka puasa mayang maghrib. Buat siap-siap isyak. 8 suku lebih kurang habis lah. Dalam waktu apa? Maghrib. Semayang isyak dah lagi? Soalan dia, boleh tak dia semayang tarawih? Terus. Boleh atau tidak? Tuan-tuan jangan khilaf. Benda ni tak ada khilaf. Boleh atau tidak, satu orang yang dah semayang maghrib dan telah semayang isyak jamak takdim dalam waktu maghrib, dia dah selesai dua-dua salat itu, dia nak buat siap-siap tarawih. Boleh atau tidak? Boleh lah. Pasal apa boleh? Pasal dia dah semayang isyak. Keyword, kata kunci dia, tuan-tuan kalau orang tanya, aku boleh tak mayang witir? Aku boleh tak mayang tarawih? Aku boleh tak? Tuan-tuan tanya balik, hang mayang tak isyak? Soalan dia, hang semayang tak lagi isyak? Aku semayang dah. Okey, hang boleh buat witir. Hang boleh buat tarawih. Hang boleh buat tahajud. Apa saja semayang malam, hang boleh buat. Pasal hang dah semayang isyak. Ada tak orang yang tak semayang isyak, mayang tarawih? Ada? Tok Imam kata ada. Ada. Dia maghrib pun tak isyak, terjun tarawih. Ada. Tapi saya nak sebutnya, semayang malam dia punya starting time dia, waktu mula dia, selepas seseorang itu salat isyak. Depend, bergantung kepada time dia lah. Kadang-kadang mungkin dia semayang awal, dia jamak takdim, atau mungkin dia semayang lewat.
Yang pentingnya tuan-tuan semayang dulu Isyak. Okey. So dalam hadis ni kata Huzaifah ibnul Yaman, aku salat malam dengan Nabi. Okey tuan-tuan, kebiasaannya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi akan bangkit 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam. Ada orang tanya, dia kata kita semayang malam ni boleh buat lepas Isyak. Kalau kita bangkit pula lepas tidur, kita nak semayang apa? Tadi kita dah semayang dah malam. Lepas Isyak kita semayang malam. Lepas tidur kita semayang apa? Tahajud. Sebab tidur syarat kepada tahajud. Tapi tarawih kita tidur ke tak? Tidur ke tak? Tak tidur. Lepas Isyak kita terus. Sebab tarawih bukan tahajud, dia semayang malam. Tapi siapa yang dia tak buat tarawih lepas Isyak, dia pilih dia bangkit, yang tu juga tarawih, yang tu juga tahajud. Boleh? Okey. Dia tanya lagi. Ini soalan-soalan yang selalu orang tanya. Dia tanya lagi, dia kata okey, sekarang ni dia kata saya pergi masjid semayang tarawih. Ni saya jawab siap-siap, bulan puasa ni saya jawab siap-siap. Dia kata saya pergi masjid, saya semayang siap-siap tarawih. Tu imam buat witir. Sekejap lagi saya nak bangkit, nak semayang lagi. Pertama tuan-tuan, tak ada masalah. Saya nasihatkan pada tuan-tuan, kalau sesiapa yang salat dengan imam, jangan balik melainkan habis dengan imam. Jangan balik melainkan habis dengan imam. Dia kena buat witir sama dengan imam. Sat lagi kalau dia bangkit dia nak buat lain, dia tak perlu ulang witir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la witran fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Okey, kalau dia tanya lagi, sebaik-baik semayang witir ni kita buat awal ke kita buat ujung? Ujung. Elok kita bagi salam witir masuk bang subuh, yang tu terbaik. Tapi kalau kita balik tak semayang dengan tu imam, kita rugi besar. Tapi kalau kita nak buat dua-dua macam mana? Boleh juga. Macam ni. Masa tuan-tuan semayang dengan imam, tuan-tuan jangan niat. Masa tuan-tuan semayang dengan imam, tuan-tuan jangan niat witir. Tapi kena balik dengan dia. Balik dengan dia ni bukan balik tumpang dia. Sekali lagi pergi duduk tunggu tak kereta apa siapa. Ustaz kata jangan balik-balik dengan tu imam. Balik dengan dia tu artinya habis semayang dengan dia. So tuan-tuan tunggu dia semayang berapa, tuan-tuan semayang tunggu balik dengan dia. Habis dengan dia. Tuan-tuan boleh niat sunat malam. Pasal apa tuan-tuan tak niat witir? Pasal tuan-tuan nak buat witir saat lagi masa nak tutup semayang malam. So ada 3-4 cara. Boleh? Sekejap lagi tuan-tuan duk dengar 1, duk dengar 2, duk dengar 3, aku pening tak sat dia suruh buat dengan tu imam witir. Lepas tu dia kata pula tak payah duk niat witir dengan tu imam, mayang witir tanu pula. Lalah kali dia mayang Isyak dia balik. Pasal apa? Pening. Dia tak pening. Tuan-tuan kena faham satu ya. Tak boleh buat 2 witir 1 malam. Siapa yang dah buat niat witir dengan imam, sat lagi dia bangkit dia semayang malam saja. Dia jangan buat dah witir. Tapi kalau dia semayang dengan tu imam, dia tak niat witir. Sebab dia tak mesti sama niat dengan tu imam. Tu imam tu semayang witir, dia niat semayang sunat. Sat lagi dia bangkit, dia buat dah witir lagi?
Dia buat ke tak lagi? Tak lagi. Dia boleh tak buat? Boleh. Dua dia dapat. Balik dengan imam dan tutup salat dengan witir. Note, nanti nak masuk bulan tarawih kita nak buat. Baik. Kita sambung. Sekali lagi kalau tuan-tuan ada soalan, saya akan bagi ruang. Pasal saya tahu dalam isu-isu yang berkaitan dengan salat sunat ni memang ada kekeliruan dan ada benda-benda yang kita nak clarify, nak jelaskan. Saya akan bagi ruang nanti insya-Allah. Kemudian dia kata lagi, dia kata faftataha al-baqarata. Dia mayang. Dia kata Nabi memulakan sembahyang itu dengan suratul Baqarah. Suratul Baqarah ada berapa ayat? 286. Tuan-tuan tulis 286. Kata dia, faqultu, siapa dia yang kata ni? Huzaifah. Dia kata bila? Dia kata dalam hati. Pasal dia duduk dalam sembahyang ni, mana boleh cakap? Dia kata dalam hati dia, irka'u 'indal mi'ati. Sat lagi cukup 100 ayat, dia akan rokok. Maksudnya baca daripada alif lam mim sampai ayat yang ke-100, Allahu Akbar. Huzaifah rasa macam itulah. 100 ayat tuan-tuan, cekang anak betis ni. 100 ayat tuan-tuan, 100 ayat. Tu imam wadduha pun sini panjang. Bukan wasyam wadduha. Okey. Kemudian kata Huzaifah, thumma madha فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء. Sampai ayat yang ke-100 tu tak rokok. Jam. Huzaifah kata mula dia ingat habis 100 nak rokok, tak rokok. Madha, dia sambung sampai mana? Summa ftatahan nisa. Dia sambung dengan surah An-Nisa. An-Nisa ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 200. 286 campur 200 berapa dah? 486. Belum rokok lagi. Belum rokok ni. Kalau saya ingat tu imam sini Fauzan, sorak jaib dah. Tak apa, saya kita sembang. Tak kita. Okey. 486 dah. Faqara'aha thumma iftataha ala Imran. Kemudian Nabi SAW membaca habis An-Nisa. Dia tak rokok lagi. Masih pada rakaat yang pertama, dia membaca Ali Imran. Ali Imran ada berapa ayat? Ada apa? Ali Imran ada apa? 200. An-Nisa tadi ada berapa? 176. Macam mana tuan-tuan ni? An-Nisa 176. Ali Imran 200. Semua berapa ratus? 286 campur dengan Ali Imran 200 campur dengan An-Nisa 176 kan? Semua berapa ratus? 662. Betul? Betul 662. 662 ayat. Bila kerana tuan-tuan semua lambat menjawab, ada juga kebaikan. Pasal selalu saya duduk sembang, yang cepat jawab ni 2 orang. Satu dia pencen cikgu matematik. Saya duduk sembang ni memang dia jawab. Yang kedua yang pandai nombor ni. Tuan-tuan jawab. Okey. Tuan-tuan yang kata, saya tak kata. Okey. So kita sambung. Ada isu. Al-Baqarah nombor berapa? Al-Baqarah nombor apa? Al-Baqarah nombor 2. Nombor 1 Fatihah. Nombor 2 Baqarah. Nombor 3 apa dia?
Nombor 3 Ali Imran. Nombor 4 An-Nisa. Nombor 5 Maidah. Nombor 1 Fatihah. Nombor 2 Al-Baqarah. Nombor 3 Ali Imran. Nombor 4 An-Nisa. Nombor 5 Al-Maidah. Cukup. Saya tahu tuan-tuan hafal sampai An-Nas. Saya tahu. Cukup. Isunya Nabi langkau dan patah balik. Nabi baca Baqarah, yes. Surah tu dulu. Lepas tu Nabi baca An-Nisa. An-Nisa lepas Ali Imran. Kalau ikut tertib Al-Baqarah, Ali Imran dengan An-Nisa, lepas tu Tapi dalam hadis ni Nabi langkau dan patah balik. Isu besar. Isunya apa? Faedah daripada hadis ni, timbul dua mazhab. Pandangan yang pertama, mazhab yang pertama, dia kata apa? Al-Quran tak boleh dibaca melainkan mesti mengikut tertib. Mesti yang mana datang dulu, kemudian datang kemudian, dia kena ikut tertib. Contoh, Al-Ikhlas dulu ke Al-Falaq dulu? Al-Ikhlas dulu ke Al-Falaq dulu? Okey, tak apa, susah, tak payah ingat. Al-Falaq dulu ke An-Nas dulu? Al-Falaq dulu. Kalau ikut mazhab pertama, dia kata siapa yang baca An-Nas, lepas tu rakaat kedua, dia kena mula balik alif lam mim. Faham belum? Dapat tak? Pasal yang tu 114, the last chapter, surah yang terakhir. Dia tak boleh tuan-tuan baca rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Pasal 114 lepas tu 113. No, 113, 114 itu betul. Pendapat pertama, dia kena ikut tertib. Pendapat kedua kata boleh pilih mana-mana surah dan tidak menjadi syarat mesti ikut tertib. Yang mana datang kemudian tuan-tuan nak bubuh rakaat pertama, yang datang dulu tuan-tuan nak baca rakaat kedua, tidak ada masalah, no problem. Apa punca dia jadi macam ni? Apa punca dia jadi macam ni? Okey. Punca dia, kita kena pergi tahu punca dia jadi pasal tu, jadi macam tu punya pendapat tu pasal apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Pendapat tuan-tuan sebelum saya cerita pendapat depa. Pendapat tuan-tuan. Surah ayat pertama yang turun pada Nabi ayat apa? Al-Alaq. Iqra 1 sampai 5. Tuan-tuan kena ingat ni, kena ingat. Al-Alaq 1 sampai Iqra 1 sampai 5. Dia duduk nombor apa? Okey, tak apa, kita tak ingat. Nombor 1 siapa duduk? Nombor 1 dalam mashaf. Awak ustaz tanya bulan ni tak tahulah. Tanya bulan Ramadan, nanti tahulah pasal bulan Ramadan baru nak selok balik. Okey, tak apa. Saya habaqlah. Nombor 1 kalau tuan-tuan buka Quran, nombor 1 Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dia turun kemudian daripada Al-Alaq. Pasal apa Al-Fatihah pi duduk nombor 1, Al-Alaq pi duduk nombor yang belakang? Pasal apa? Pasal apa itulah jadi punca yang kita bincang ni. Okey. Belum lagi jawab ni. Dia nak pergi dah nombor 2. Di kalangan ahli ilmu ni, di kalangan ulama ni, dia ada 2 pendapat. Yang letak ni nombor 1, yang letak ni nombor 2, yang letak ni nombor 3, nombor 4 sampai 114 ni siapa? Pertama, pendapat yang kata kena baca tertib tu, dia kata pasal apa? Yang susun Fatihah duduk nombor 1.
Baqarah 22, Ali Imran 23, An-Nisa 24. Yang susun tu Allah Ta'ala. Dia sebut istilah dia tauqifiyah. Artinya wahyu turun. Jibril habang, surah ni duk tani, surah ni kemudian, ni duk nombor 70, ni duk 69. Siapa yang susun, arahan siapa, perintah siapa? Mazhab pertama kata ia adalah titah perintah Allah. Sebab itu depa tak bagi langkau. Itu punca dia. Pendapat yang kedua kata tak, bukan Allah. Bukan tauqifiyah, bukan wahyu. Yang letak Fatihah nombor 1, yang letak Baqarah nombor 2 ni ijtihad, pendapat, pandangan sahabat. Jadi bila pendapat sahabat, pendapat bukan wahyu, tak apalah kalau kita nak ubah pun. Kalau kita nak baca yang tu kemudian yang ni dulu. Sebab yang susun ni bukan wahyu, pendapat, ijtihad. So, macam mana tuan-tuan? Jadi ada yang kata kalau baca tak ikut tertib, makruh. Makruh. Apa hukum dia? Makruh. Dibenci. Tapi semayang tu tak ada masalah lah. Sekali tuan-tuan tersilap, habis dah semayang elok, mayang lain. Bini tanya, apa siapa abang? Mayang meling pula. Aku tersilap. Aku pergi baca tabat dulu. Patut tabat kemudian. Lepas tu aku nak kena mayang lain lah. Oh, ingatkan tersilap rakaat. Tak payahlah. Cuma makruh. Tapi hadis ni menjadi dalil kepada pendapat yang kedua, pandangan yang kedua yang mengatakan bila Nabi SAW melangkau, itu menunjukkan bahawa harus. Boleh. Dapat? Jadi saya sebut ni kerana apa? Kerana kita lalu tajuk tu. Dapat? Masalah dia apa dia, Pak Long? Masalah kita bukannya tahu nombor berapa. Kita bukan tahu. Kalau orang tanya, Al-Kafirun dulu ke Al-Kafirun kemudian? Kita jam lah. Kita hafal tapi kita tak tahu dia duduk nombor berapa. Maka tuan-tuan, satu lagi kerja tambahan. Selain daripada kita hafal surah, kita juga kena hafal siapa dulu, siapa kemudian. Dia tak banyak lagi kerja kami. Oh, tak apa tuan-tuan. Yang ni agama kita ni. Yang ni agama kita, ambil lah kerja sikit kan. Tengok. Mana dulu? Kita cuba latih. Lama-lama lekat lah. Okey. Dia kata nak mudah ustaz, kita main masjid, makmum. Tu imam semua kena ingat. Padan dengan mereka duk bayang dia. Kita nanti kalau dia silap, kita taruh. Kita pun kena ingat lah. Pasal kita nak mayang sunat. Okey. Kemudian dia kata apa? Yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW ni apabila dia baca mutarassilan. Apa dia? Tertil. Dia baca secara mutarassilan, tartil artinya dia tidak cepat dan dia tidak lambat. Sat lagi duk pi baca taranum dalam sembahyang pi dah. Tuan-tuan tahu taranum? Orang tak pernah baca taranum dalam sembahyang. Yang tuan-tuan duk tengok tilawah bulan puasa dia mai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan tukar TV dah. Kawan tu bawa a'udzu, tukar TV dah, tukar channel dah, tekan dah. Tak, aku tak boleh pergi slow. Yang dia nak tahu pun siapa menang? Iran kah? Mana kah? Lepas tu satu lagi Korea dia tengok. Dia tak abang tadi Qari tak tengok apa. Korea aku dengar suara dia sedap. Tengok. Kalau duduk Qari dia tak dengar, Korea dia pergi celapak depan TV, hati-hati. Hati-hati. Korea lah bukan main-main sakan-sakan segok. Apa tu? Okey, sambung. So kita baca, dia panggil mutarassilan ni di kalangan ahli ilmu
Ulama dia kata tertil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca steady. So kita dengar pun dia tak melerik sangat dan dia tak laju sangat. Dia ada bacaan hadar, laju. Tadwir. Ni jenis-jenis bacaan lah. Tak apa tuan-tuan. Macam biasa, kita bukan imam. Jadi tak payah tahu lah. Kita amin cukup. Okey. Idza marra bi ayatin fiha tasbih. Apabila sampai kepada ayat-ayat yang mensucikan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillah. Ada ayat-ayat tasbih. Nabi akan berhenti. Subhanallah. Subhanallah. Nabi akan tasbih. Ayat-ayat yang berbentuk pujian kepada Allah yang saya sebut tadi, antaranya yusabbihu lillah, sabbaha lillah, itu semua ayat-ayat memuji dan mensucikan Allah. Nabi kita ikut tuan-tuan, sunnah kita duduk dengar untuk imam baca yusabbihu lillahi ma fis samawati, sabbaha, kita subhanallah, 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 kita sunnah sebut pelan-pelan. Tak payah subhanallah, subhanallah. Sekali tu imam kita silap, tak mana pula dah aku. Dah. Bukan silap. Ayat tasbih. Ayat bila tasbih, kita yang dengar, tok imam pun sama. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi semayang di Masjid Alwi, imam Arab dia tu, bila sampai ayat tu, kita akan dengar dia soksek-soksek. Bila sampai pada ayat-ayat tu, pasal dia faham. Kita tak tahu tang mana kita nak tasbih, tang mana kita nak takbir, kita tak tahu. Kan? Kita yang tahu tu imam tu teriak, kita aku kita sini. Pasal apa dia teriak? Aku tak tahu. Aku kan boleh dengar orang teriak. Aku sebab. Yang ni dia lagi sakan makam, walaupun dia tak tahu tapi dia boleh teriak. Arab tu dia tahu baru dia teriak. Tak tahu mana. Kita tak tahu dah teriak dah. Jangan main-main dengan orang Melayu. Jangan main-main. Kalau dia tahu tak tahu jadi guna. Pengsan terus. Okey, boleh tuan-tuan. Sambung balik. Sambung live ni satu Malaysia tengok dia kata apa tak tahu. Okey, sambung. Kemudian tuan-tuan dia kata apa? Dia kata wa idza marra bis-su'al sa'ala. Apabila sampai pada ayat-ayat syurga, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat anna lahum jannah. Yang ni tuan-tuan boleh. Tak payah pi kelas bahasa Arab. Lambat. Dengar jannah-jannah ya. Jannah-jannah ya, syurgalah tu. Apa nak buat? Tuan-tuan, sunnah Nabi buat tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Tuan-tuan disunatkan sebut. Tuan-tuan dengar tu imam kata anna lahum jannatun tajri. Jannah. Tuan-tuan ingat balik jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku minta, aku nak masukkan aku nak syurgamu. Nabi bila sampai ayat-ayat jannah, dia doa, dia minta, dia sebut, dia berhenti, dia stop bacaan. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku nak syurgamu. Bila sampai ayat-ayat itu. Wa idza marra bi ta'awudzin, apabila sampai pada ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, nar. Tuan-tuan ingat dua benda ya, jannah, nar. Jangan tersilap. Saat lagi sampai dekat jannah, Allahumma inni a'udzu, aku tak mau. Sampai datang nar, Allahumma inni as'aluka, aku nak. Tuan-tuan tertukar ni pi. Tapi Tuhan rahmat orang tersilap kan. Dia kata, tuan-tuan tengoklah hadis kan. Hadis dia naik unta pergi tengah padang pasir, bekalan apa semua atas unta dia. Tiba-tiba unta dia hilang. Dia, tuan-tuan, padang pasir ni, kalau tuan-tuan pergi duduk padang pasir, tuan-tuan tak boleh balik pasal dia sama. Tuan-tuan berjalan, mai balik tempat yang duduk tuan tu, kira mati kutu. Kalau pergi tauk padang besar, kalau memang tak boleh balik juga, tapi cerita lain. Ini padang pasir. Nabi kata bi falatin minal ard, di suatu kawasan yang gersang, terbentang luas. Tiba-tiba hilang unta dia. Dia tak boleh balik. Tak ada orang boleh tolong. Tak ada line nak WhatsApp. Saya hari tu pergi azan.
Azan. Cepat masuk. Tak sedap. Tuan-tuan rasa lama ke cepat? Ha? 2 minit Oh, dia ada syafaat dah. Relax. Ada syafaat. 2 minit. Sambung tu. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia kata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dia nak kata apa? Dia punya syok, dia punya excited, dia tersasui. Tu yang kadang-kadang pengantin dia terlalu syok. Tu imam dia tersebut, aku terima nikah. Hei tu imam, saya ni yang terima. Tu imam nikah. Dia tersilap punya syok. Jaga-jaga. Dia duk sebut aku nikah, tak itu terima nikah ni tu imam. Dia punya tersilap. Dia kata Allah hamba dia. Tuan-tuan, Allah hamba dia, dia Tuhan Allah. Tapi Nabi kata Allah tak ambil kisah pasal dia tersasul. Kadang-kadang kita benda tersilap. Rufi'atil qalam. Kata Nabi, diangkat. Tuhan tak bagi malaikat tulis. 3 orang. Antaranya apa dah? Daripada orang yang lupa, daripada orang gila, daripada orang yang minal khata', daripada orang yang khati', silap. Silap dimaafkan. Kan? Okey. Ada satu orang sembahyang luhur 5 rakaat. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bini dia kata, abang, mayang berapa rakaat? Dia kata, berapa? Abang mayang 5. Saya kira 5. Astagfirullah. Dia tersilap. Dia sujud sahwi. Lepas tu, cukup. Habis buat apa lagi? Dia tersilap. Tapi kalau dia sembahyang 3, dia kata, abang, mayang apa ni? Maghrib ke luhur? Luhur lah pukul 1.30. 3. Dia mangkit buat lagi 1. Dia sujud sahwi. Dia bagi salam. Tuhan tak azab dia. Dia tersilap. Tapi kalau dia sengaja, dia tahu hari ni hangat lapar ayam. Hari pertama puasa. Takat 2 ya boleh. Lepas tu dia bagi salah. Yang ni awal. Boleh tak? Cukup ada waktu. Okey, azan. Saya kita sambung. Tak habis sikit. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang kata sunat kita baca doa ketika sampai pada ayat-ayat ini juga sebenarnya adalah pendapat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan dengar Nawawi kata. An-Nawawi rahimahullah. Dia kata, disunatkan kita berdoa atau meminta perlindungan atau bertasbih kepada pembaca sama ada bacaan itu dalam salat atau luar salat. Maksudnya kalau kita tadarus pun, tadarus sampai pada ayat-ayat tu berhenti sat baca. Atau tuan-tuan duk dengar orang baca subhanallah kalau tasbih. Okey, kalau sampai ayat-ayat tu berhenti. Dalam sembahyang kalau dengar imam baca, kita baca. Apa dia? Apa yang sampai dah. Contoh, dia sebut neraka. Fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu kepada neraka. Kita dengar atau kita baca, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kita baca tu. Ini ya Allah, aku berlindung daripada neraka. Pasal kita baru dengar ayat cerita neraka. An-Nawawi rahimahullah dia sebut benda tu. Dia yang kata. Maksudnya pendapat ni adalah mazhab Syafi'i. Dia kata lagi, ada golongan berpendapat sunat hukumnya doa tersebut di dalam salat sebagai imam atau salat secara berseorangan. Juga kepada makmum. Seperti apa? Kita sebenarnya duk buat juga doa ni. Kita duk doa juga. Amin. Amin tu doa. Apa makna amin? Terimalah. Perkenankanlah. Kan tu imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu kita pun amin. Samalah kata An-Nawawi rahimahullah macam kita dengar neraka, dengar syurga, dengar ayat-ayat yang menyucikan Allah. Yang ni kalau kita tak boleh faham makna, kita ingat word tu. Al-Jannah, An-Nar dengan
dia sebut perkataan tasbih. Sabbaha, yusabbihu. Dia dua tu je. Sabbaha atau yusabbihu. Kan? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanallah, subhanallah. Kita sebut. Okey? Sunat, tuan-tuan. Baik. Okey, kita sambung pula. Kita sambung pula. Kemudian Nabi kata apa lagi? Kata Huzaifah. Thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Kemudian Nabi rokok. Nabi rokok ni kata Huzaifah, panjang dia, lama dia, lebih kurang macam berdiri tadi. Tak apa, sekejap lagi saya ulas. Nanti dulu tuan-tuan, relax. Dawah naik kepala dia dah. Okey. Kemudian dia kata lagi, thumma qal sami'allahu liman hamidah. Thumma qama tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian Nabi i'tidal. Dia berdiri i'tidal pun lama. Poin dia lama lah. Lepas tu dia sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sama panjang. Tuan-tuan, di kalangan ulama' dia kata bukanlah sama panjang tu betul-betul sama panjang macam 662 ayat. Tak. Cuma apa yang dia nak sampaikan di sini, makna rokok lama, sujud lama, i'tidal lama. Boleh tak kalau kita nak sujud lama? Boleh. Sebab zikir rokok banyak. Tuan-tuan cuba cari tengok sebelum puasa ni, tuan-tuan cari tengok zikir rokok. Memanglah kita nak panjang lagu mana? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Habis ya. Lepas tu imam subhu quddus rabbul malaikatu wa ruh Allahumma laka raka'tu wa la. Imam baca panjang. Lepas tu dia mula. Ada makan, tak ada makan tu. Bubuk lambuk tadi ada tadi. Dia merewang. Walah dia ada zikir-zikir tu. Kalau tak ada sangat pun ulang. Subhana rabbiyal a'la. Ulang sampai tu imam panggung. Sebab kalau dia biar kosong, pemikiran dia akan masuk, menyebabkan khusyuk tadi rosak. Terutama sekali tuan-tuan tengok sembahyang tarawih. Macam-macam dia punya merewang. Sampai kita pergi sembahyang pun macam dah jadi apa? Adat rutin pi Allahu akbar, Allahu akbar. Yang punya niat betul dia nak moreh lagi, nak sembang. Mayang pun dah di dekat-dekat dengan kawan dia. Okey sekejap ya, sekejap. Pakat. Bukan nak mayang sangat pun. Nampak? Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, habislah hadis kita pada malam ini. Kemudian tuan-tuan, kesimpulannya, ini juga dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kebiasaannya salat malam berseorangan. Semayang malam ni Nabi buat sorang-sorang. Tapi hadis ni Huzaifah masuk main semayang dengan Nabi. Artinya apa? Boleh kadang-kadang kita berjemaah. Contoh apa dia? Contoh anak-anak kita balik mai kampung, kan, raya ke puasa ke, kita pun pakat malam ni kita buat qiyamul lail perdana, kan. Anak kita ada seorang hafal Quran ke, atau Tok Wan tu kediri hafal Quran ke, kan. Jadi kita himpun. Tapi Nabi dia tak buat benda ni pada kebiasaan dak. Dia mayang seorang-seorang. Pasal tu yang tuan-tuan duk baca hadis Aisyah rabah pegang kaki, yang Nabi semayang tolak Aisyah, dia melintang mai ikut depan. Yang hadis-hadis tu pasal apa? Pasal Aisyah tidur, Nabi semayang seorang. Yang saya kata apa? Nabi mangkit, Aisyah tidur. Kita, Aisyah mangkit, kita tidur. Tuan-tuan faham tak? Okey. So, itu cerita dia. Jadi hadis ni menunjukkan bolehnya semayang malam berjamaah. Yang berikutnya,
Semayang Nabi paling kurang 2 rakaat. Semayang malam ni paling kurang 2 rakaat. Tuan-tuan selalu tanya berapa rakaat nak semayang? Paling kurang 2. Paling banyak terpulang. Sebab ada hadis Bukhari Muslim. Ini last hadis kita malam ni. Wa ani bani Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Umar, Allah redha dia dan ayahnya Umar Al-Khattab. Dia kata Nabi bersabda, salat malam itu masna, 2. Maksudnya paling kurang 2. Fa idza khashiya, kalaulah kamu bimbang, takut masuk waktu subuh, kita mayang tengok dekat dak subuh, Nabi kata salla rak'atan wahidah, kamu tutuplah dengan 1 rakaat. So ada limitation tak? Ada tak dia habaq 20 ke 36 ke 48 ke 72 ke? Ada? Tak ada. Cuma dia habaq 2 dia habaq kan? Buatlah takat mana larat. Berapa? Belum? 36. Hebat. Campak witir 37. Lepas tu insya-Allah 2026 pula. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau yang jenis puak-puak, yang mai terkejut, tergempak, yang mai cuih. Bulan Ramadan sebulan penuh, bukan sebulan setengah, sebulan penuh. Lepas tu dia tak buat dah. Ini tuan-tuan tahu tak apa makna? Tuan-tuan tahu tak apa makna orang yang semayang bulan Ramadan sahaja? Apa makna dia? Tuan-tuan tahu tak orang yang semayang bulan Ramadan sahaja? Yang dia semayang malam bulan Ramadan sahaja, tahu apa makna dia? Bulan Syawal dia tak buat, tahu apa makna dia? Makna dia amalan dia tak diterima. Sahabat Nabi sebut apa? Tanda amalan diterima. Macam mana kita nak tahu amalan kita diterima? Tanda dia meneruskan amalan yang dia buat pada bulan Ramadan itu pada bulan-bulan selepas itu. Kalau dia buat dalam Ramadan, dia continuity, dia sambung Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, tanda makbul, tanda Tuhan terima. Tapi kalau habis dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun habis. Siapa kata? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi kata pasal itu istiqamah. Boleh anda? Okey. Ada soalan? Sila. Okey. Okey. Dia buat ganjil. Kita nak buat ganjil atau macam mana? Soalan dia macam tu. Okey. Soalan yang bagus. Tuan-tuan, kita nak ambil dua-dua. Kita nak ambil hadis yang kata siapa yang balik bersama imam mendapat pahala seperti qiyamul lail, sepanjang malam. Tuan-tuan balik lena pahala sepanjang malam. Syarat dia kena habis dengan tu imam. At the same time, pada masa yang sama, kita juga nak hadis yang Nabi kata ij'alu, jadikan salat yang paling akhir penutup salat witir. Yang tu pun kita nak. Macam mana? Okey, tadi saya dah bagi solution dia. Masa tu imam mangkit semayang witir, tu imam kata sekarang kita nak semayang witir setengah-setengah tempat. Autiru wa majidu azimu. Adalah dia punya laungan-laungan dia tu. Kan? As-salatu tarawih. Yang ramai-ramai as-salatu la ilaha illallah. Jawab tu saya dah tanya dah. Pakar-pakar bahasa Arab, as-salatu la ilaha illallah. Depa pun tak tahu.
Bukan saya tak tahu, mereka pun tak tahu. Kadalah kawan-kawan pandai bahasa Arab ni, tanyalah, kita tak apa pandai, tanya. Apa dia as-salatu? Dia kata as-salatu semayang. Semayang, la ilaha illallah tu la ilaha. Tuan-tuan tahu tak? As-salatu tarawih jami'atan rahimakumullah. Tuan-tuan pun yang duduk tersandak kenyang mentabak tadi, as-salatu la ilaha. Kita tukar Melayu. Semayang, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa dia? Tapi masyarakat kita dia tak jadi masalah. Pasal apa? Memang banyak benda dia duk sebut, dia bukan tahu pun. Sampai kelarnya cerita-cerita tu. Dia tak mati dah amil kita. Qalu. Kawan tu pun qalu. Lepas tu mai kawan tu, ada apa? Amil mati. Qalu. Cuba depa tukar. Amil kita mati. Kawan tu, mereka berkata. Kawan tu, mereka berkata. Mai pula orang tiga. Hampa duk sembang apa? Amil mati. Mereka berkata. Kita kalau faham, kita akan gelak. Apa hampa ni duk mereka berkata. Itu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, ambil masa sikit, ada masa kan? Mengaji apa? Ada kelas bahasa Arab, kelas apa? Korang-korang bagi tahu, kita duk sebut inna lillah apa dia. Kan? Okey. So macam mana nak buat? Kita niat salat sunat mutlak. Kita niat salat sunat mutlak. Sahaja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Tapi rakaat tu ganjil. Ganjil ni sembahyang apa? Sembahyang witir. Tuan-tuan mangkit, genapkan jadi 4. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan bangkit, genapkan jadi 4. Jadi yang pentingnya tuan-tuan akan berakhir bersama imam. Dapat? Tapi kalau dia tu imam, dia tak boleh buat lah. Kalau dia tu imam, dia kena pilih salah satu. Sebab dia kena sembahyang tu witir. Boleh. Jadi tuan-tuan genapkan jadi salat sunat mutlak. Tuan-tuan dapat fadilat balik bersama dengan imam. Dan saat lagi tuan-tuan bangkit untuk yang tengah malam, sembahyang witir. Di akhir tuan-tuan bangkit buat tahajud dulu. Tuan-tuan bangkit bila? Bulan puasa memang akan bangkit. So subuh lah 6.17. Subuh 6.17 kan? 6.17 subuh sayu 6.17 6.18. Tuan-tuan mangkit pukul 5.30. Tuan-tuan ambil wuduk mayang 2 rakaat. Lepas tu tuan-tuan makan dulu tak apa. Istighfar sikit, makan sikit. Lepas tu berhenti makan awal. Tuan-tuan mayang witir 1 rakaat, start mutuk pergi masjid. Cantik. Boleh? Tak, masa dia imam baca tahiyat, dia jangan baca tahiyat. Dia duduk tunggu. Yes. Kita jadi 4 lah, kita genap lah sembahyang sunat. Okey. Ya, 1 tahiyat. Kalau dia buat 3-1 salam. Kalau dia buat 3-1 salam, tuan-tuan akan buat 4-1 salam. Boleh tak kita sembahyang 4 rakaat 1 salam? Boleh. Nabi buat. Aisyah kata Nabi pernah buat 3-7, Nabi buat 4 campur 3. Nabi biasa buat 9-4-4-1 dan Nabi pernah buat 9 terus. Itu semua ada dalam hadis. Boleh. Dapat? Okey. Dia kata macam mana ustaz? Kalau tak termangkit. Dia dah niat nak mangkit kan, dia tak termangkit. Bini dia pun tak termangkit. Biasa terlajak sok kan kita tak makan. Dapat. Siapa-siapa yang dia tidur, dia niat kan? Dia niat untuk bangkit sembahyang malam, dia tak bangkit, ditulis baginya pahala penuh. Pukul berapa tidur? 2.30. Nak bangkit 4.30. Hang tak dapat
Dia orang yang memang tidur awal, memang kunci jam, ada azam, tapi qadar Allah Ta'ala takdir dia terlena. Jangan susah hati, dia dapat pahala. Berapa kali? Banyak kali ya. Telajak mau kalau sekali dua munasabah lah. Daripada lepas satu Ramadan tu duduk telajak saja, tapi tak apa Ustaz no. Tak berani nak kata tak apa. Okey, boleh. Okey ya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.